Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang sedang menonton episod live pada kali ini. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudi mengikuti perkongsian. Dan insya-Allah saya mengharapkan dengan perkongsian yang bermula pada malam ini, sebenarnya kita akan buat sebagai satu program mingguan di mana kita akan berkongsi topik-topik menarik bersama tetamu-tetamu jemputan yang kita akan jemput dari semasa ke semasa. Dan seperti yang telah tuan-tuan dan puan-puan telah melihat dari Facebook saya daripada siang tadi, insya-Allah malam ni kita akan bawakan seorang tetamu yang hebat yang pastinya ramai mengenali beliau bukan setakat di dalam bidang training tetapi juga dalam program-program kebajikan dan kemanusiaan ya. Buat yang sedang mengikuti live pada malam ini, terima kasih saya ucapkan. Jadi sudi-sudikan untuk share. Jadi insya-Allah kita harapkan dengan topik pada malam ni, bila tuan-tuan dan puan-puan share, supaya mana tahu ada di kalangan kita yang mungkin memerlukan input-input menarik yang bakal dikongsikan oleh saya dan juga tetamu jemputan pada malam ini. Jadi mungkin di situ kita secara tidak langsung saham untuk akhirat tu insya-Allah lah kita harap semoga sampai kepada kita ya. Jadi kepada yang sedang mengikuti boleh share. Jadi insya-Allah untuk Okey, wow, panjang lebar ceritanya. Okey. panjang lebar tapi semua berada dalam tu ya. Maksudnya wow, kesimpulannya dah ada. Semua cerita ada di dalam video tadi. Yes. Okey, apa cerita? Okey, jadi sebelum tu kawan-kawan yang bersama saya jangan pelik kalau kami sembang Perak sebab kami sekampung. Kami ni kadang-kadang bila berjumpa kita cakap Perak. Kita cakap Perak, yuk ya. Kema ni akan cakap Perak. Sebab sekampung ya. Okey, jadi kita bersama kawan-kawan kita yang hebat ni, kita ada Nur Atika, kita ada juga Wati Rahim, kita ada Zul Hafiz, kita ada ramai-ramai kawan kita. Yop, apa nak sembang ni Yop? Apa tajuk kita ni? Topik kita kalau kita lihat kepada yang kita telah kongsikan daripada siang tadi, topik kita adalah berkait tentang yang kita alami sekarang, cikgu. Kalau kita lihat pada hari ini, bila bercakap tentang COVID-19, pastinya kalau kita lihat macam-macam yang kita dapat lihat di persekitaran kita lah cikgu ya. Jadi kat situlah kita cuba untuk mengupas topik kita yang mana seperti yang diwar-warkan, kita akan cerita tentang move on. Okay? Yes, kita nak cerita macam mana kita nak move on daripada COVID ni cikgu ya. Okey, sila. Okey. Mana dia? Sonok benar tajuknya. Okey, the move on, saya tulis the move on. The move on ini dikaitkan soal kita punya perubahan. Move on lawannya move in. Move on lawannya adalah move in. Move in ini adalah orang-orang yang mempertahankan diri. Bila berlaku perubahan, orang-orang ini seakan-akan cuba untuk deny dan buat tak tahu. Ini di antara orang-orang yang move on. Orang yang move in. Dia buat tak kisah tentang perubahan. Sebab saya beritahu kawan sekalian, untuk nak move on ini dia bukan mudah. Bukan mudah nak move on. Sebab tu dia ramai di antara kita, Yop Syahrum, dia akan ada perkataan move out. Orang yang move out ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dia pernah buat. Sebab tu bila cakap soal move on, dia bukan mudah. Jadi bagaimana kita nak move on dikala kita berhadapan dengan satu suasana yang saya yakin dah kawan sekalian, pada waktu ini berapa ramai dah mula rasa macam hopelessness, rasa putus asa, helplessness, rasa macam tak upaya, worthlessness, rasa macam aku ni macam tak berapa nak tak berguna sangat dekat dunia ni. Begitulah keadaannya. Jadi kawan sekalian, mau tak mau saya yakin dan percaya bahawa COVID-19 adalah sebahagian daripada event. Allah jadikan peristiwa dan kita bagi respon pada peristiwa tu, di hujungnya lah outcome. Jadi saya bagi tahu kawan sekalian, segala outcome kehidupan kita, saya bagi tahu pada Bella, Nordin, Atika, segala bentuk outcome, penafsiran outcome, sana positif ataupun negatif, bergantung besar kepada sejauh mana penafsiran kita. Dan penafsiran kita, Yop Syahrum dan semua kawan-kawan yang bersama saya, bergantung besar kepada satu,
persekitaran. Kedua, pengalaman. Ketiga, pendidikan. Ketiga-tiga faktor ini membuatkan kita menghakimi sesuatu peristiwa. Jelas tak? Komen sikit. Kita mentafsirkan sesuatu peristiwa berasaskan kepada persekitaran kita, pengalaman kita, pendidikan kita. Semua itu masuk dalam kita punya subconscious dan kita keluarkan dalam bentuk keputusan, kita keluarkan dalam bentuk cakap-cakap, kita keluarkan dalam bentuk tindakan kita. Itu Puan Mahanom. Ya, terima kasih bersama saya. Okey, jadi bila bercakap soal nak move on, saya nak kongsikan apakah formula move on. Ni dia. Bila sebut soal move on, orang sering bercakap soal apa ni? Siti Rahmah bersama kita, Mahanom. Bila sebut soal move on, saya yakin dia dikaitkan soal perubahan. Perubahan ini pada semua kawan-kawan yang bersama saya memang tak menarik. Move on memang tak, apatah lagi nak move up. Ada 3 perkataan. Move in, move on, move up and move up. Move up ini dia lagi tinggi, dia terus lagi tinggi. Macam mana kita nak move on? Okey, begini cara dia. Sebagaimana saya katakan tadi kawan sekalian, nak move on memang tak menarik. Okey, saya beritahu kepada Nazilah Jalal. Wow, ini kawan-kawan, kita punya kawan-kawan. Kita beri promosi sikit lah pada Cokodap kita ya. Untuk move on, pertama sekali, manusia ni sebagai itu, Yop Chahron, pada semua kawan-kawan yang bersama kita, kalau boleh memang tak nak berubah. Sebab manusia ni sebagai itu kawan sekalian, dia akan terperangkap dengan apa dipanggil sebagai G pertama, dia takut gagal. Jadi berapa ramai di antara kita yang duduk dekat move in aja, pertahankan diri. Okey, aku okey. Macam pergi perang pakai baju perang. Dia akan elak dan cuba tidak mahu cuba untuk menyalahkan keadaan, cuba untuk komplain dan sebagainya. Jadi G pertama, apa ramai manusia yang takut gagal. Okey Nazira, betul, takut gagal. Maka sebabkan takut gagal, maka tak payah nak move on. Kemudian manusia takut dengan P, perubahan. Kalau aku buat macam ni, apa jadi? Aku buat macam ni, apa jadi? Takut perubahan, maka tak jadi apa-apa, Yop Chahron. Dan yang ketiga ialah manusia takut susah. Kata orang Perak, mana maunya. Kalau GPS ini kita takut, mana mungkin kita akan move on? Mana mungkin kita akan move? Mungkin kita sekadar belum move on lagi dah. Kena bagi energi hari ni. Kita kena bagi move on terus. Betul Muhanom. Satu, move on dikaitkan soal perubahan dalam konteks apa sekalipun. Dan hari ini saya ulang balik, di kala-kala kita berhadapan dengan COVID-19, ada orang-orang cakap, zaman sekarang cikgu, bukan lagi zaman the big fish akan makan small fish. Zaman sekarang ialah the fast fish akan mengalahkan, akan makankan the slow fish. Yop Chahron, the slow fish. Di mana ikan-ikan yang besar dulu, ikan-ikan yang hebat, tapi mereka telah jadi move in. Mempertahankan diri, tunggu, kata orang Perak, mana maunya. Kita pertahankan diri, kawan sekalian. Sementara orang-orang yang move out adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dia pernah mulakan. Kalau kita bisnes, okey, aku stop bisnes, aku buat lain. Sebab orang-orang yang putus asa di sini, orang-orang yang putus asa ataupun dipanggil helplessness dan sebagainya. Okey, saya nak sharekan formula kawan. Boleh komen sikit? Kawan-kawan Cikgu Jinggo ni, thank you sebut nama saya. Yes, kita tengok beramai yang bersama kita hari ni. 50 orang bersama kita. Wow, luar biasa. Okey, macam mana nak move on? Mahanom, macam mana nak move on? Okey, kalau macam saya sendiri, saya pun move on. Saya beritahu diri sendiri, please Jinggo. Zaman sekarang bukan lagi zaman the big fish akan makan slow fish. Zaman sekarang the fast fish. Ikan-ikan yang laju, ikan-ikan yang cekap, ikan-ikan yang menguasai sistem. Kita tengok kalau dulu saya beritahu Yop Chahron, kalau masih bersama saya, Nokia tu hebat di zaman dia. Nokia. Tiba-tiba Android masuk, perubahan berlaku. Dan Nokia tidak mahu berubah dengan anggapan dia, aku sudah hebat. Jadi kawan-kawan sekalian, sebagai itu pada Alia, jangan bercakap soal perubahan kalau kamu ada perkataan aku dah tahu, aku dah hebat. Full stop. Saya ulang balik. Sebab tu saya nak bagi tahu kawan sekalian, bila cakap soal perubahan, dia ada 4 on. Ni semangat ni. Kita okey, komen sikit. Nak move on kena on. Okey, nak move on cikgu. Okey, nak move on dia macam ni. Okey Yop, semangat Yop. Nak bagi kita 4 formula on. Kita ramai kawan-kawan kita ni. 4 formula cikgu 4 formula on. Okey. 4 formula on yang kita nak kuasai. Dah jelas tadi Berapa ramai Yop kawan-kawan kita Yop yang move in sekarang. Yang move in, dia pertahankan diri. Move on yang pertama tulis, diorang chat.
on yang pertama ialah, pertama sekali kita berubah dengan matlamat. Kita berubah dengan matlamat, nak on dengan matlamat. Dan sekarang saya bagi tahu kawan sekalian, pandemik COVID-19 adalah sesuatu benda yang kita tak boleh kawal. Kita boleh kawal mulut kita, boleh kawal poket kita, tak boleh kawal apa yang berlaku di luar. Dan saya yakin kawan sekalian, Allah jadikan peristiwa untuk mengajar kita, tidak lain daripada itu. Jadi bila kita nak move on dengan apa dipanggil sebagai vision. Vision ini ujung dia adalah on. Vision. Bila sebut soal vision, saya ulang balik kawan sekalian, orang yang tidak ada matlamat sampai bila-bila pun takkan on. Boleh komen sikit. Orang tidak ada matlamat, Persiti Rahmah, Ilham Fong, orang tidak ada matlamat sampai bila-bila pun dia bukan move on, dia move in. Ataupun dia akan move out. Sebab apa? Saya nak kongsikan cerita. Semangat ni. Yok Syarum. Move on ini maksudnya kita kena pastikan macam mana kita nak stay istiqamah, bukan istirahat dengan move on. Istiqamah lawannya istirahat. Beramai orang-orang hari ini, Alia, Atila, dia nak move on tetapi dia ikut orang. Dia sekadar ikut orang. Jadi sebagai kita semua kawan-kawan, bila nak move on, nak berubah, pertama sekali bila berhadapan dengan COVID-19 pada waktu-waktu begini, kita kena 3P. Tulis Yop, 3P Yop. P yang pertama, kita berubah bermula dengan matlamat. P pertama ialah personal. Kita kena ada matlamat yang personal. Aku berubah bukan sebabkan orang suruh berubah ataupun terperangkap dengan 2P, people please. Aku berubah sebab aku nak menyukai orang lain, nak menyenangkan orang lain. Jangan begitu kawan-kawan sekalian. Kata orang Perak, mana maunya. Jadi P yang pertama, kita kena ada matlamat yang personal. Kita nak berubah sekarang. Nak berubah pasti kita bangkit kawan-kawan sekalian. Pada pelajar sekolah, cikgu-cikgu, usahawan, bangkit. Kita nak move on ke atas. Bukan lagi move on, move up. Makin tinggi melantun bola. Kita kena ada satu vision yang very personal. Ini matlamat kita, bukan matlamat orang lain. P yang kedua, matlamat yang possible. Kadang-kadang ada orang yang dia ada vision tapi dia tidak, satu, bukan matlamat dia. Kedua, dia tidak tahu bagaimana untuk capai matlamat. Jadi kawan sekalian mungkin sebahagian pada dah dengar cerita saya di tim-tim lain. Saya suka pegang botol ni, analoginya mudah. Botol ni air tak penuh. Air tak penuh kan. Kalau kamu nak jadi orang hebat, saya ulang balik. Mulakan apa yang kita ada. Hargai apa yang kita ada. Jangan mulakan sesuatu, nak move on daripada sudut pandang orang lain. Mulakan daripada apa yang kita ada, hargai apa yang kita ada. Yang kosong siapa nak penuhkan? Sebab itulah hari ini sebagai kita semua kawan-kawan hebat, Noh, Alia, Atila, kita kena pasti kita move on juga bersama circle kita. Sebab tu dikatakan, saya akan ulang balik, kita kena collaborate dengan orang lain. Collaboration. Arsyad bersama kita, semangat saya Arsyad. Yeah, semangat saya ni. Kita kena collaborate sebab yang kosong, ada botol kosong ni dipenuhkan oleh siapa? Circle kita. Kita move on bersama kumpulan. Sebab tu dikatakan bila kita nak sangat-sangat penuhkan botol kemenjadian kita, pertama, amati apa kurang kita. Kena amati, aku ni kurang apa? Aku ni kurang apa? Aku ni kurang apa? Terutamanya pada waktu COVID-19 ini, bila kita nak move, saya ulang balik. B, belajarlah bidang apa yang kita kurang. Dan C, carilah mentor, cari guru. Tulis, ni Arsyad, Alia tulis 3P, ABC. A pertama, amati kita kurang apa. B, belajar bidang apa kita kurang. C, cari guru, cari mentor. Penuhkan botol ni. Dan kawan sekalian, saya yakin dan percaya, dunia tak pernah tanya kita kat mana. Dunia tidak pernah bertanya kita mula kat mana. Dunia melihat keputusan. Untuk itu, P yang pertama pastikan kita personal. P yang kedua ialah possible. Boleh capai. Yang penting kita kena on berkumpulan. Dan seterusnya ialah Yop Syarum. Dia panggil profitable, Yop. Apa profit yang kamu dapat kalau kamu ada vision? Apa profit yang kamu dapat kalau kamu on? Kalau kita sekadar-sekadar hidup dengan aku sebenarnya aku nak berubah sebab aku takut apa orang cakap. No kawan. Jangan terperangkap dengan apa orang cakap. Kita nak move on. Jadi untuk itu, pertama vision. Vision mesti ada 3P. Orang yang tidak ada 3P, personal, possible and juga profitable. Profitable adalah keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan yang paling best Siti Rahmah Petra Sani ialah keuntungan spiritual. Bukan keuntungan fizikal. Bukan keuntungan intelektual.
Bukan semata-mata lah, bukan keuntungan emosi. Keuntungan yang paling best ialah Allah melihat kita. Kita nak on dengan izin Allah, Allah melihat kita. Saya bagi tahu Kazul, kalau terperangkap dengan kebendaan, duit sebagainya, kita mudah putus asa. Kita mungkin akan bukan move on, kita akan jadi move out terus. Sebab tak dapat kita mengejar harta dunia, tak dapat. Kejarlah Allah punya view sebenarnya. Okey, dah jelas on yang pertama. On yang kedua, bila dah ada passion, dia kena ada action. Ni semua on hujung dia. Vision, action. Bila nak action, okey, bila nak action, saya bagi tahu kawan-kawan sekalian, di kala inilah saya bagi tahu kawan sekalian, ramai orang-orang yang terperangkap dengan mental block. Sebab tu Alia, Atia, saya bagi tahu, motion action di tengah-tengahnya soal tindakan. Tindakan ini saya bagi tahu kawan sekalian, dua perkataan aja, commitment and discipline. Berapa orang yang committed? Untuk pastikan kita committed, pastikan tulis 4W. Ni panjang cerita ni Yop ni. Yop Syarul masih bersama saya, Yop? Masih bersama, Yop? Masih. Semangat. Cikgu. Saya tengok cikgu bersemangat ni, kira kita pun teruja tu. Banyak formulanya. Tapi sebelum cikgu proceed, kira ada beberapa daripada viewers kita memberikan salam pada cikgu juga ya. Antaranya bye-bye Anaki Nina. Lepas tu ada ramai juga sebenarnya bagi salam. Jadi kita raihkan yang kita malam kita secara live. Berapi kita malam ni, cikgu Tapi sebab tadi cikgu ada sebut 4W. So apa cerita 4W tu, cikgu? Okey, cerita dia, Yop. Teman punya istilah semua orang putih, Yop. Semua orang putih punya istilah. 4W ni, dia akan pastikan kita konsisten dalam perjuangan kita. Okey, kita akan konsisten. Okey. W yang pertama ialah tanya diri kamu, tulis Atelier tolong tulis, Nur Alia, why? Why factor? Kenapa kita nak move on? Kenapa kita nak move on? Lagi penting, bagaimana kita nak move on? Kenapa aku kena berubah? Kenapa aku nak keluar kawasan ni? Kenapa aku mesti tingkat quality? Why factor? Yang kedua, why not? Kenapa tak boleh? Kenapa aku tak boleh berjaya? Kenapa orang lain boleh buat sale yang berjuta-juta, ribu-ribu? Kenapa orang lain boleh buat program begini-begini? Dan ketiga, why not me? Tulis Alia. Why not me, Alia? Kenapa bukan kamu? Kenapa bukan kamu? Dan seterusnya ialah apa dia, Yop? Why not now? Kenapa bukan sekarang? Tanya 4 soalan. Kadang-kadang pertanyaan ini duduk seorang-seorang fikirkan. Why? Why? Kenapa aku nak keluar kawasan ni? Kenapa aku nak berubah? Kenapa aku nak bangkit? Sebab semua ini akan berlaku dalam permainan minda kita. Yop Syarul, semua dalam permainan minda kita. Sebab tu saya suka perkataan, penghalang utama kita, musuh utama kita ialah diri sendiri. Yop, betul Yop? Satu, saya ulang balik. Betul. Why? Why factor. Kekuatan pertama ialah kenal pasti, kenapa aku nak berubah? Kenapa aku nak berubah? Kenapa aku nak keluar kawasan ni? Why factor. Sebab kekuatan why factor ini sebagai the big why sebanyak 80% Nur Alia. Nur Alia 80%. Sebab tu orang-orang yang ada why, dia akan langgar semua tembok-tembok halangan di hadapan. Jangan cakap soal COVID-19, susah, tak makan, dan mungkin orang-orang yang ada why kuat ini tidak mudah putus asa. Dia bukan berserah pada Allah lagi, dan dia yakin bahawa apa yang berlaku ini sebagai di sekolah belajar oleh exam, kemudian dunia luar sekolah kita exam dulu. Bila kita ada wifi, kita tanya, why not? Kenapa tak boleh berjaya? Kenapa aku tidak boleh berjaya, Nur Alia? Why not? Kenapa tak boleh? Jangan ada perkataan limited belief. Berapa ramai orang-orang yang terperangkap dengan limited belief. Tak boleh. Kata orang Perak banyak sangat pakai hand je, yuk. Pertimbangan, ketakutan, halangan. Pertimbangan, yes, Mahanom. Langgar dengan etika, Mahanom. Langgar dengan etika. Langgar dengan etika, langgar dengan patuh syariah lah. Jangan langgar dalam keadaan yang tidak sesuai. Lepas tu, why not me? Kenapa bukan aku? Kenapa orang lain? Kenapa bukan aku? Last sekali, why not now? Ini di bawah action yang kedua. Seterusnya, vision, action. Yang ketiga, Yop, ialah passion. Oh, sorry. Ni, vision, action, passion. Ini paling best. On, kita nak on. Bila kamu nak on, semua orang nak on, pastikan kita suka apa yang kita buat. Passion. Bila tuan-tuan melakukan sesuatu, saya mesti melakukan. Mengikut guru saya,
Apa sahaja perkataan di awal dengan perkataan mesti, bermaksud tuan-tuan dan saya sendiri tak nak buat, tapi kita mesti buat. Tuan-tuan bayangkan macam mana kita nak kerja-kerja harian kita. Saya mesti lipat baju, saya mesti masak, saya mesti pergi kerja. Tukar perkataan mesti kepada saya memilih untuk masak, saya memilih untuk lipat baju, saya memilih untuk buat live. Orang-orang yang ada perkataan mesti, Nur Izzati, adalah orang-orang yang terpaksa melakukan. Sebab tu dalam hidup ni saya cerita, saya mudah aja. Paksi pertama untuk kemenjadian, dia kena ada 4 E. Ada 4 E. Pertama, kita kena enjoy dengan apa yang kita buat. Nur Alia, tolong tulis Nur Alia, semangat saya malam ni. Yang kedua, bila kamu enjoy, kamu akan easy. Bila kamu easy, kamu akan excellent. Bila kamu excellent, kamu akan earn something. Untuk earn something, nak earn something, nak dapatkan sesuatu. Paksi pertama, Yop Syarom, kita kena enjoy, Yop. Kita kena jadikan kerja ini tu benda yang seronok, ibadah. Jangan pula kerja ni macam Yop nak buat live ni pun rasa macam tertekan, nak buat macam usahawan-usahawan. Saya yakin dalam ni banyak kawan-kawan kita daripada coklat sedap kan. Nak buat packing rasa macam saya mesti packing, saya mesti buat laporan, saya mesti buat live. Kata orang Perak, Yop, mana maunya. Kita kena pastikan kalau saya lah. Mana maunya Mana maunya, Yop. Mana maunya. Kita mesti mulakan dengan enjoy. Bila kita enjoy dalam konteks apa sekalipun, kita akan easy. Kita akan easy, kita akan mudah. Setakat remeh, temeh, salah-salah sikit, okey. Accept dan accept. Sebab dah mudah. Sebab tu orang kahwin, Alia, kentut pewangi kan. Sebab suka, cuba dah lama kahwin. Dah tak enjoy kan. Excellent, we earn something. Okay, vision, action, passion, dan last sekali ialah paling penting pada saya, collaboration. Kita kena collaborate. Dia ada 4 on. Jadi the principle untuk saya dan untuk semua kawan-kawan sekalian, untuk pastikan kita nak menang di atas, untuk collaborate dengan orang lain. Saya yakin kawan-kawan kita macam Yop Syarom, di antara kawan-kawan yang menonton bersama saya adalah pakar dalam bidang bahasa badan. Kita kena convince orang lain agar kita boleh berkumpulan dengan orang lain. Betul. Sebab kita kena collaborate, kita kena menjadi satu entiti yang menyenangkan agar orang lain sama-sama membantu kita, support kita. Yop, panjang lebar jawapan teman Yop. Bagus, satu soalan. Panjang. Tapi panjang-panjang pun semua input cikgu. Konten. Okey, itu Yop. Kalau tanya pada teman, saya sendiri orang yang move on. Okey, jadi kita ada pilihan. Hidup ini ialah choice, chance and change. Kalau kamu memilih untuk tak nak move on, your choice. Kalau kamu memilih untuk move up, your choice. Sebab hidup ini your choice. Tapi saya kongsikan 4 on sini. Okey, Yop. Kita hari ni kita dipromosikan oleh Cokodap. Super sedap. Cokodap. Itu menariknya tu cikgu Okey cikgu. Yes. Kalau kita lihatlah dalam setengah orang ni lah kalau kita tengok pada konsep yang cikgu katakan tadi, ada move in, move out apa semua tu. Kadang-kadang cikgu dia nak, tapi dia ada mental block yang membuatkan apa yang dia nak tu tak sampai. So macam mana kita nak atasi mental block yang saya rasa ramai yang sedang berhadapan isu ni. Silakan cikgu. Okay, good. Okay, Yop. Teman nak kongsikan cerita, Yop. Cerita mental block ni boleh Yop. Okay, macam ni. The mental block ini cerita dia macam ni. Kawan sekalian, bersama saya Alia, tolong ambil nota Alia. Cerita mental block ini satu kajian buku yang saya baca. Buku ni tajuk dia The Syndrome of Boiling Frog. Satu kajian akademik dibuat. Bagaimana perubahan tu berlaku? Dia ambil katak, dia campak katak air panas, katak terlompat. Katak lompat bila dibuanglah air panas. Ujian kedua dibuat, Alia, diletakkan 4 ekor anak katak, diletak dalam bekas air yang sejuk. Bekas air sejuk ni langsung selesa pada katak.
Kita namakan kata ni. Sebab kami berdua ni minat Gusti. Kata A nama John Cena. Wow. Kata B nama Roman Ryan. Kata C nama apa Yop? Kata C nama The Edge. Kata D apa nama kata D? Kata D nama dia ni lah. Nama dia kita namakanlah Mysterio lah. Okay. Bobby. Bobby. Okey. 4 ekor anak kata Yop Syahrum diletakkan bekas air yang sejuk sekadar untuk melihat sejauh mana tindak balas katak terhadap perubahan. Ambil kira katak ni kita. Analoginya mudah. Bila dalam Zoom Selesa, dalam ni macam-macam ada. Saya rasa macam-macam ada. Ada WeChat, Instagram, Facebook, Twitter, Mobile Legends, PUBG, Dota kan. Ada Sabella, Sabelo, Chokodap. Ada pula berbagai-bagai jenama lagi. Ada John Cena, Undertaker, Roman Ryan, Padayapa, Chandra Mugi, Siwaji The Boss, Robo, VJ, Singgam. Semua ada yang best-best. Zoom Selesa. The Zone Selesa. Tiba-tiba api dibakar di bawah. Bila api dibakar di bawah kawan-kawan sekalian, maka bermulalah kajian akademik. Kata A, rakan-rakan hebat, rakan-rakan yang move on. Dia terus move on. Dia tinggalkan Zone Selesa dia. Sebab perubahan tidak akan berlaku. Move on tidak akan berlaku selagi kamu terperangkap dengan Zone Selesa kamu. Selagi kamu terperangkap dengan kesenangan kita ada, dengan handphone, gadget sebagainya. Sebab kita matlamat, sebab 4 on di luar. 4 on tidak ada kat dalam ni. The visions, 4 on di luar. Vision, action, passion, collaboration. Api dinaikkan, kata A terus lompat keluar. Nak keluar, perkataan yang paling kill yang saya nak kongsi pada semua adalah perkataan apa dia? Brave. Berani. Berapa ramai orang-orang yang nak keluar tapi tak berani. Berapa ramai orang nak keluar tapi terperangkap balik. Nak keluar, tak jadi. Nak keluar, jadi. Kadang-kadang kalau dia keluar pun sebab orang suruh keluar. Dengar cerita saya. Api naik lagi 20. Yop Syahrum, api naik 20. Perubahan terus berlaku. Hari ni 17,000. Besok tak tahu berapa. Perubahan terus berlaku. Dikatakan setiap 6 bulan informasi dunia berubah. Setiap 6 tahun pedagogi expired. Setiap 100 tahun akan berlaku wabak begini. Kalau tuan-tuan tak nak berubah, jadilah macam Nokia. Nokia ni hebat di zaman dia. Nokia hebat di zaman dia. Yes, wow, Puan Sakinah Harun. Nama Harun macam nama saya. Okey, Nokia hebat zaman dia. Dia terperangkap dengan perkataan apa? Aku dah tahu. Sebab musuh utama manusia nak move on adalah aku dah tahu. Full stop. Aku makan garam dulu. Full stop. Jangan ada perkataan tu. Jadi Nokia akhirnya tewas dan tumpas sebabkan oleh dikatakan dia terperangkap dengan pengalaman lampau. Begitu juga dengan Fuji. Fuji dan Kodak. Fuji, Kodak. Fuji, Kodak. Fuji, Kodak. Akhirnya Kodak angkat tangan bankrupt terus. Dikatakan begitu. Akhirnya Fuji tukar pendekatan. Kata A terus keluar dan dia gunakan vision, action, passion, collaboration yang dia ada. Dan api naik 20. Apa jadi pada kata B? Kawan sekalian, kata B, dia tunggu dulu. Dia tunggu. Kawan-kawan sekalian, ramai kawan-kawan kita hari ni terperangkap. Tunggu dulu. Tak apalah, besok berapa ribu, lusa bertunggu. Mana maunya. Terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Naik 40, kata B, Selesa lagi dengan apa yang dia ada. Selesa lagi dengan apa yang dia ada, pengalaman apa yang dia. Kata C, kata B terus beralasan. Mencari berbagai-bagai alasan untuk betulkan diri sendiri. Tak apalah, kau okey lah, kau boleh. Tak apalah, cek berjinggo. Tak apalah, follower dah ramai. Tak apalah. Kita banyak sangat alasan untuk betulkan diri sendiri. Betulkan diri sendiri. Naik 60, air semakin panas. Seakan-akan perubahan terus berlaku. Anak semakin besar, usia semakin meningkat. Kata B, tunggu, alasan, tunda. Sampai 80, Yop Syahrum, kata B mati. Dan kita mati, the Malaysian, kita mati bukan sebab kita tak ada potensi. Kita mati sebab terperangkap dengan apa dipanggil the fixed mindset. Fixed mindset. Pemikiran yang tertutup. Okay? Kata A, Yop, kata A ni dipanggil apa? The growth mindset. GROWTH. Dia melihat apa yang berlaku itu sebagai satu penambahbaikan. Okay? Penambahbaikan. Okey. Akhirnya saya ulang balik. Kata C nak keluar kawasan tu. Tapi saya bagi tahu kawan-kawan, berapa ramai kawan-kawan kita terperangkap dengan orang sebelah. Betul. Terperangkap dengan circle. Sebab tu nak jadi orang hebat, nak move on. Guru saya bagi tahu, change your circle. Kalau circle itu negatif, ada berani ada berani keluar grup WhatsApp? Ada berani ke? Ya, dia ada kan? Kadang-kadang
Adik-beradik pun toksik juga kadang-kadang kan. Suami pun change your mind. Adik-beradik tak boleh tukar. Suami tak boleh tukar you. Change your mind. Kata D dah keluar, dia tengok tak best, dia masuk balik. Kawan-kawan sekalian, berapa ramai hari ni kawan-kawan kita yang jadi kata A hanya sikit je. Kata A ni the growth mindset. Kata B mati, kata C mati, kata D dah keluar. Tapi masuk balik. Jadi apa penyakit dia nak kongsikan last kali, mungkin masa kita pun dah hujung-hujung, nanti kalau siapa yang nak kita boleh buat lagi panjang, ruang yang panjang. Saya ulang balik. Apa penyakit kata B, C dan D ni? Apa penyakitnya? Mental block. MB, the mental block. Tulis, siapa tukang tulis ni? Mahanom, tulis Mahanom. Ni, B pertama, bad image. Bad image ini adalah gambaran kita terhadap siapa kita. Aku tak boleh, aku tak mau, aku tak mampu. Banyak sangat membanding-bandingkan diri. Kata orang Perak, mana maunya. Membandingkan. Saya ulang balik, musuh utama orang-orang yang nak move on, stop labeling. Jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Alia, faham Alia? Tak perlu banding-bandingkan kamu dan orang lain, Alia. Kamu dah tersedia hebat. Dalam dunia, kalau pergi ke pasar malam nampak orang jual belon kan, warna apa dilepaskan Alia? Warnanya berbagai-bagai kan puan Alia kan? Merah, kuning, biru kan? Tiba-tiba seorang datang tanya, Pakcik, kenapa lah banyak-banyak belon tak ada orang ni ireng? Hitam tak ada. Adakah tak naik? Jawapan Pakcik itu Mahanom, yang menaikkan belon itu bukan warna belon tapi isi dalam belon. Yang jadikan semua yang bersama saya, yang jadikan kamu hebat ini sebagai Tok Alia, bukan soal warna. Dia tinggi, rendah, gemuk, pendek, berapa banyak akaun dalam bank kamu ada, berapa banyak modal kamu ada, berapa cantik yang kamu ada, berapa, no, tak perlu. Isi dalam belon. B yang kedua, yang memerangkap kita ialah soal bad environment. Kita terperangkap dalam bad environment, persekitaran kita. Terperangkap dengan persekitaran. The toxic orang di kiri kanan. Yes, betul Wati. Orang kiri kanan kita ni kadang-kadang teknologi, idola kita, rakan sebaya kita. Dan paling dahsyatnya teknologi lah. Benda-benda yang menyenangkan kita. TV, semua teknologi. B seterusnya adalah bad experience. Bila sebut soal experience, saya ulang balik. Kata B, the mentality, the fixed mindset yang tidak akan move on, ialah orang-orang yang terperangkap dengan pengalaman lampau. Aku pernah buat, aku gagal. Saya ulang bagi sebagai tips kepada semua kawan-kawan Wati, Alia, Mahanom. Kegagalan ialah cara Allah mengajar kita. Okay? Tidak pernah ada orang gagal. Gagal tu proses. Jadi bila mana kita gagal, tolong tengok balik punca. Hidup jangan jadi mangsa, jadi punca. Kalau kalian menjadi mangsa, kita akan stres. Semua salah orang. Salah PM lah, salah ketua pengarah kesihatan lah. Semua orang salah. Kita punca pemikiran kita. B seterusnya adalah bad system. Bila mana kita rasa ilmu kita, the system lah, kehidupan kita tak kuasai. Ini saya ulang balik. Saya bagi tersebut nama Nur Alia yang aktif tulis kat ruang chat ni. Jangan bermula, kalau tanya pada saya, tuan-tuan tengok tak banyak akronim yang saya pakai. Yop, Syahrum, teman baca buku hari-hari Yop. Teman baca buku hari-hari. Nak tidur pun baca buku. Dan kalau dengar selalu nampak cikgu share buku-buku. Kalau dengar ceramah saya hari ni, besok dah lain dah. Sebab saya akan baca buku lain. Sebab tu kita perlukan sistem, kita perlukan ilmu. Yang seterusnya adalah bad reference. Rujukan yang salah, bad reference. Jumpa orang salah, mentor salah, grup salah. Dan last sekali saya bagi tahu kenapa kita gagal adalah bad spiritual. Ini penyudahnya lah. Bad spiritual. Keangkuhan, kedegilan, keegoan yang tersimpan dalam hati, yang dia merasa I'm better than you, menjadi crab mentality. The crab mentality, bila orang nak naik kau jatuhkan. Contoh begitu. Jadi kesimpulannya Yop, cukup untuk salam perkenalan kita malam ni. 1 minit lama tu. Salam perkenalan kita cikgu Okey, jadi saya buka kepada buat penonton kita cikgu kalau ada yang nak tanya soalan, mungkin ada yang mungkin perlukan pencerahan sedikit mengenai perkongsian pada malam ini. Jadi saya bukakan peluang untuk tuliskan di ruangan komen soalan-soalan.
Jadi sementara tu cikgu saya bila cikgu tadi ceritakan tentang Nokia, Fuji kan, saya teringatlah ada satu buku saya baca cikgu saya tak ingat tajuknya tapi penulisnya Brian Tracy. Brian Tracy mengatakan orang Brian Tracy, orang yang berjaya bukanlah orang yang cemerlang di akademiknya sahaja, bukanlah yang paling kuat fizikalnya, tetapi adalah orang yang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Kan? Itu pun kalau kita lihat perkaitannya, kita mungkin boleh relate dengan buku-buku sebagai contoh Sun Tzu, The Art of War kan. Kalau kita lihat bagaimana pada awal buku The Art of War daripada Sun Tzu tu, dia menyarankan kita bertindak seperti air. Yang mana kalau kita melihat kepada keadaan air, sekiranya dimasukkan ke dalam teko, bentuknya bentuk teko. Kalau diletakkan dalam gelas, bentuknya bentuk gelas. Kan? Jadi bila penyesuaian itu kita dapat buat, itu yang kita dapat lihat macam mana orang-orang yang berjaya hari ini adalah orang yang menyesuaikan diri. Tak perlu tunggu semua nak sempurna baru nak mula. Betul cikgu Betul. Okay. Banyak baca buku yang sama Okay, good. Jadi menarik. Saya suka Brian Tracy lah. The Brian Tracy. Saya banyak rujuk kepada bahan bacaan macam The Focal Point, banyak bahan bacaan lah saya baca buku tu. Dan insyaAllah kawan-kawan sekalian. Okay, ada soalan untuk kita ke? Okay, setakat ni belum ada soalan yang masuk. Jadi mungkin sementara kita tunggu paling tidak 1-2 soalan lagi. Saya ingin berkongsi sedikit lah kepada yang sedang menonton kita pada hari ni. Sebenarnya kalau kita untuk bangkit ni cikgu dia kadang-kala kita perlu ingat dalam kita nak bangkit semula ni ada 3 perkara yang perlu kita perlu lakukan supaya bila kita nak lakukan sesuatu tu kita boleh lakukan sehingga sehabis baik. Yang pertama fokus. Jadi kalau yang fokus tu cikgu dah cerita semua tadi lah. Move in, move out, lepas tu vision, action, passion, collaboration kan. Yang itu dari aspek fokusnya. Perlu ada perubahan mindsetnya. Kedua yang perlu kita lakukan ialah emosi kita tu sendiri. Yang mana kalau ada emosi yang betul, yang kuat untuk kita achieve sesuatu, nak dapatkan sesuatu, pastikan emosi kita tu kuat. Saya teringat Tony Robbins ada kata emotion is the powerful energy force yang boleh membuatkan kita bergerak. Kan? Tapi yang orang putih Yop. Bahasa orang putih kita. Sekali-kala je tu. Dan yang paling penting ialah dari segi fiziologi. Jadi kalau dari segi fiziologinya, mungkin saya nak relate dengan topik forte saya lah, bahasa badan. Yang mana kalau kita nak bangkit, nak bangun semula diri, jadi kita bermula dengan fiziologi kita dahulu. Sebagai contoh, apakah bahasa badan orang-orang yang tak bersedia nak move on? Biasanya macam mana tu? Share sikit. Ya Allah, jalan tunduk kan? Jalan tunduk kan. Sebab kalau kita perasan dia sebenarnya hanya sedikit perubahan daripada badan kita boleh meningkatkan testosteron kita kepada 22%. Dengan hanya sedikit. Sebagai contoh, kalau kita rasa macam kurang bermaya, cuba tegakkan sikit badan kan. Okay, saya nak kongsikan satu buku yang saya baca. Buku ni ditulis oleh Tara Bank kan. Tara Bank. Model. Dia bagi tahu untuk pastikan kamu ni positif, dia punya latihan dia bau ke belakang. Ke dinding, bau ke belakang, jalan tegak. Jalan 25 langkah lebih laju pada orang lain. Jadi dia kena tegakkan yang ni. Sebab tu dia latihan dia letakkan bau ke dinding kan, bagi jadi rapat macam tu. Dia akan jalan laju. Luar biasa. Okey. Betul tu cikgu, betul. Sebab kalau kita lihat dia postur badan kita ni, dia sebenarnya boleh memberikan impak dari segi hormon kita kan.
Jadi betul apa yang Tyra Banks katakan tadi tu, itu juga antara yang selalu juga saya share lah dalam program bahasa badan saya, yang mana kalau katalah dari segi posturnya, dari segi posturnya bagaimana boleh kita naikkan testosteron kita daripada lesu nampak lebih bertenaga, daripada lemah nampak bersemangat ni. Yang pertama, naikkan sedikit dagu kita, bukan dongak, naikkan sikit saja. Naikkan sedikit saja. Itu sebab kalau kita lihat ya, rekrut-rekrut tentera baru ya di negara China, ini untuk yang belum jadi askar cikgu ya, ni baru yang mengikuti latihan, mereka pada collar baju mereka tu akan diletak satu jarum. Oh, yang ini mana macam Korea Utara sikit, macam Korea Utara juga kan. Kalau terjatuh sikit, tercucuklah dekat kita punya dagu tu kan. Jadi kalau kita lihat di situ, kenapa tentera mereka bila berdiri tegak kan? Sebab mereka dari segi cara berdiri, postur badan itu memang telah dilatih untuk supaya kekal bertenaga, kekal semangat. Walaupun kita tahu tentera kita memang penat kan, tapi kita boleh nampak mereka tetap energetik kan, sebab mereka jaga postur badan. Lepas tu nak relate dengan yang Tyra Banks tu, bila kita tolak sikit bahu kita ke belakang, ataupun kalau kita rujuk mana-mana buku body language, shoulders back katanya, tolak sikit ke belakang, torso badan, tubuh badan kita ni memang automatik akan terus nampak tegak. Jadi dekat situ tolak sikit je. Kita tolak sikit sahaja, jadi kita punya postur badan akan tegak. Jadi kita duduk pun nampak tegak, bila berjalan pun nampak tegak. Jadi that time testosteron pun akan lebih tinggilah dalam badan, yang memberi kesan kepada semangat kita untuk terus bangkit. Jadi itulah mungkin perkongsian malam ni yang sempat kita kongsilah cikgu ya. Okey, luar biasa luar biasa. Saya melihat kepada bilangan yang sekarang ni kita telah 49 minit kita live cikgu ya. Kita dah ada buat masa ni 70 viewers, 110 reaction daripada penonton kita. Jadi alhamdulillah untuk episod pertama ini banyak yang kita belajar sesuatu yang mana boleh kita bangkitkan semangat kita untuk move on. Jadi sebelum kita terus kepada penutup kita cikgu ya, ada satu soalan. Ada satu soalan ya daripada Puan Nur Atikah. Bagaimana kita nak berjaya bisnes kita dalam keadaan positif walaupun diri sendiri ada sifat pemikiran negatif? Bagaimana nak beli keyakinan customer tu? Okey, dahsyat. Okey. Boleh respon? Yuk jawablah, jawab. Okey, kalau kita melihat ini saya mungkin sedikit perkongsian lah ya, bagaimana kita nak berjaya dalam bisnes dalam keadaan positif walaupun diri sebenar ada pemikiran negatif. Dia biasanya tak nak puan ya, kita kena start dengan diri kita dahulu. Yes. Sebab bila kita start dengan diri kita dahulu, perkara-perkara yang berlaku berhampiran dalam kehidupan kita pun akan terkesan. Jadi kita bila bermula dengan positif, bisnes pun akan positif. Jadi di situ kita kena start diri kita, kena structure balik berdasarkan bagaimana cara kita mengatasi mental block kita, bagaimana kita berhadapan dengan situasi, jadi lepas tu pula dengan bahasa badannya bagaimana. Jadi insyaAllah once kita start dengan diri kita, tapi yang paling penting puan ya, hubungan kita dengan Allah itu, itulah yang paling penting bagaimana kita nak memulakan kehidupan. Sebab kalau kita lihat dari aspek konsep azan ya, dalam azan ada ayat hayya 'alal falah. Okey, ada ayat hayya 'alal falah. Sebelumnya apa? Hayya 'alas solah. Jadi kalau nak berjaya, solatlah dahulu, bina hubungan baik dengan Allah, binakan komunikasi kita yang baik dengan Allah Subhanahu Taala. Insya-Allah apa yang kita buat, apa yang kita mohon kepada Allah, insya-Allah Allah akan berikan kejayaan gemilang kepada kita.
Cikgu pula, Okey, apa wow. mungkin cikgu Okey. boleh Okey. respon Kalau berkenaan soalan kalau ni? saya macam ni lah Saya tengok satu filem, satu movie. Mortal Kombat. Teman ni suka Mortal tengok Kombat. cerita. Ya. Dia kata ada Yang tiga baru tu yang lama faktor. tu cikgu? Yang lama. Dia kata ada yang lama, tiga faktor. Okey. Ada tiga faktor kalau kamu nak menang. Satu, kalahkan ketakutan kamu. Satu. Yang kedua, jangan malu minta tolong orang. Yang ketiga, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Yeah. Ketiga-tiga faktor ini Atikah, sebab saya yakin Atikah, keyakinan pemikiran kita dikunci oleh semua yang Atikah tulis tu, dikunci dalam pemikiran kita, terutamanya subconscious kita. Sebab tu saya suka nak cakap, sebelum buat apa-apa tindakan keputusan, kita kena cakap dengan diri sendiri dulu. Kena ingat balik kita punya why factor. Why? Why not? Why not me? And why not now? Dia kena ada istilah pause lah. Tarik nafas, relax. Sebab customer kita melihat kita daripada air muka, melihat bahasa badan. Jadi saya yakin dan percaya kawan sekalian, keyakinan kita datang daripada dalam. Setuju? Telur tidak akan pecah daripada luar. Telur pecah dalam. Jadi saya jelas. Okey, jadi pada Atikah dan semua kawan-kawan, kita dah hampir sejam bercakap ni. Ini baru salam perkenalan. InsyaAllah itu jawapan teman tadi. Satu, kalahkan ketakutan. Kedua, jangan takut dan malu minta tolong orang. Yang ketiga, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Okey, terima kasih. Pengalaman lampau. Betul. That's why kita kena move on. Kena move on, cikgu. Okey, jadi kepada yang bersama kita sepanjang 53 minit, cikgu Alhamdulillah kita dalam tempoh yang hampir sejam ini banyak benda yang kita belajar, terutamanya dari aspek bagaimana untuk kita bangkit semula. Sebab kalau tak bangkit, bila lagi? Kan? Bila lagi yang kita nak bangkit, kan? Jadi itu yang persoalan yang tadi, yang bila Cikgu Jinggo sebutkan dari aspek why, saya tertarik yang last tu, why not now? Kan? Jadi itu yang penting. Buku tu ditulis oleh Jim Ross. Buku tulis oleh Jim Ross. Dia 4 question kan. Buku tu tulis oleh Jim Ross tentang persoalan 4W. Okay, insyaAllah. Jim Ross atau Jim Rohn, cikgu? Jim Rohn. Ada Jim Rohn. Oh, Tok Guru kepada Tony Robbins. Ya, betul. Okey, Tok Guru tu. Ya. Kita seronok bicara tentang buku ni. Okey. Betul, cikgu. Itu yang insyaAllah dengan apa yang kita telah kongsikan pada malam ni, saya dan juga Cikgu Jinggo mengharapkan semoga memberikan manfaatnya, memberikan ilham, memberikan semangat kepada kita untuk terus bangkit. Dan insyaAllah teruskan bersama dengan Body Talk. InsyaAllah kita akan terus berkongsi ilmu. Memandangkan ini adalah episod pertama, kita pun dapat lihat sambutan daripada semua sangat memberikan semangat pada Cikgu Jinggo. Kalau kita lihat tadi, semangatnya tu sehinggakan saya pun terpukau. Wow. Berapi-rapi. Teruskan bersama dengan kami. Rapi-rapi, cikgu. Sebab saya dengan Cikgu Jinggo memang kita boleh kata setiap tahun selalu kita akan berkolaborasi, yang mana kebetulan pula semangat kami ni pay it forward. Pay it forward. Pay it forward. Jadi insyaAllah, jadi dengan perkongsian malam ni kita harapkan semoga memberi manfaat kepada semua dan teruskan menyokong program Body Talk, dan kita akan jemput lagi bukan setakat Cikgu Jinggo, kita akan bawakan juga lagi beberapa tetamu-tetamu yang mempunyai kepakaran-kepakaran yang akan terus berkongsi kepada kita bagaimana untuk kita terus menjadi yang lebih baik. Sebagaimana kita lihat bagaimana untuk jadi yang lebih baik bukanlah dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi adalah apa yang kita lakukan semalam. Sekiranya apa yang kita lakukan hari ini lebih baik pada semalam,
kejayaan telah datang pada kita. Namun sekiranya wow. kalau kita dah berjaya namun kemudian kita terlalu selesa, kita pun akan kembali kepada perangkap lama. Jadi di situlah bila kita mindset kita nak terus bangkit, terus jadi lebih baik daripada hari sebelumnya, insya-Allah kejayaan akan menanti buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan pada Cikgu Jinggo kerana sudi menjadi tetamu pertama saya untuk program Body Talk ini. Jadi kita harapkan insya-Allah nanti saya kena check lagi jadual Cikgu Jinggo ya, sebab bila Cikgu Jinggo bagi saya jadualnya, saya tak tahu mana nak selit. Boleh kata setiap hari beliau ada mempunyai program. Jadi Alhamdulillah malam ni kita dapat colik Cikgu Jinggo untuk membuat perkongsian. InsyaAllah bertemu lagi pada masa akan datang. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.